Sekejap. Oh. Dah ada ke dekat Husna? Dah ada ke dekat Husna punya Facebook? Dekat Facebook Husna ada dah? Facebook. Sekejap. Okey, macam mana ada? Sekarang live. Okey. Right, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Apa khabar rakyat Malaysia? Oh gitu kan. Macam rakyat Malaysia terus kan. Selamat datang ke semangat kena ada Husna. Selamat datang ke Sembang PIS episod ketiga sempena Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia 2020. Kita meraihkan Kuala Lumpur sebagai Ibu Kota Buku Dunia yang ke-20 dalam tahun 2020 dan anda sedang bersama-sama dengan saya Hafiz Latif atau Bang PIS untuk Sembang PIS episod ketiga. Dan hari ini kita akan membicarakan topik keasyikan menjadi booktuber. Seperti yang saya dah maklumkan pada awalnya tadi dahulu juga berkenaan dengan mungkin ada yang pernah dengar perkataan inilah ataupun frasa ini, ayat ini, iaitu karya yang tidak diperkatakan akan mati dan ditelan zaman. Adakah ini benar? Jadi dengan keadaan teknologi serba canggih, dengan keadaan kita semakin moden, capaian internet dan sebagainya yang semakin meluas, kita dapat menggunakan seluruh medium yang ada untuk memperkatakan karya kita sebagai seorang penggemar buku, sebagai seorang pencinta buku, sebagai seorang ulat buku. Jadi kita ada beberapa medium yang kita gunakan dalam membicarakan buku-buku yang kita gemar, membicarakan buku yang kita suka. Ada yang selesa menggunakan medium media sosial iaitu Facebook, Instagram, Twitter, dan ada juga yang selesa menggunakan saluran-saluran lain seperti YouTube misalnya. Dan bersama-sama dengan saya hari ini seorang booktuber. Nanti kita akan tengok istilah booktuber ni apa. Bersama-sama dengan saya Husna Rosli atau lebih mesra dengan panggilan Husna Reads. Bukan panggilan Husna Reads, panggilan dia Una, tapi dia punya channel dia tu Husna Reads. Lebih dikenali sebagai Husna Reads. Oh gitu, lebih dikenali. Nampak dia terkenal ni. Baik, okey. Sangat. Jadi kita ucapkan selamat datang kepada Husna. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Bang PIS untuk episod ketiga ini untuk kita bicarakan berkenaan dengan keasyikan menjadi booktuber. Terima kasih kerana ada bersama-sama kita. Husna okey? Apa khabar? Sihat? Okey, sihat alhamdulillah. Alright. Macam mana keadaan ni bulan puasa ni? Okey semua? Bulan puasa tambah dengan apa Perintah Kawalan Pergerakan yang sekarang ni sedang berlangsung sehingga 9 Jun dan sebagainya. Macam mana Husna menyesuaikan diri? Kiranya untuk PKP ni kita rasa macam betul-betul berpuasa lah. Duduk kat rumah aja. Oh gitu. Dapatlah fokus ke ibadah kita. Fokus ibadah. Jadi tapi sebelum puasa kita dah ada PKP dulu kan. So macam mana Husna punya keadaan waktu tu? Maksudnya apa? Mungkin ada rutin harian yang buat sepanjang PKP sebelum puasa ke? Ada tak? Bila start PKP ni kita kena start dengan rumah baru macam bekerja dari rumah, work from home. Jadi kena manage schedule tu sendirilah. Nak disiplinkan diri sebab kat office lain. Baik. Okey, sementara itu saya mohon respons tuan-tuan dan puan-puan mana yang sedang menonton siaran langsung ini, sekiranya anda boleh memberikan maklum balas kepada kami. Adakah suara saya dan juga suara Husna jelas kedengaran? Visual kami juga adakah jelas terpampang di skrin anda masing-masing supaya kita boleh lebih selesa bersiaran langsung bersama-sama dengan Husna dan juga saya sendirilah. Jadi mohon respons tuan-tuan dan puan-puan sekiranya anda sedang menonton siaran langsung ini, bolehlah sama-sama memberikan maklum balas jelas atau tidak suaranya, visual juga jelas ataupun tidak. Baik, okey. Mungkin sebagai pengenalan awal lah, sebab kita meraihkan Kuala Lumpur sebagai Ibu Kota Buku Dunia. Walaupun mungkin hari ini saya sedang berada di Nilai, Negeri Sembilan. Husna berada di Yan, Kedah, di kaki bukit Gunung, kaki Gunung Jerai Kaki Bukit Gunung Jerai. Kaki Bukit Gunung Jerai. Saya pula dekat Nilai. Kita sebenarnya bukanlah di dalam kawasan Kuala Lumpur pun, tapi kita nak meraihkan Kuala Lumpur sebagai Ibu Kota Buku Dunia sendiri.
memandangkan ini juga adalah rancangan buat bicara sempena Ibu Kota Buku Dunia, mungkin Husna boleh kongsi dengan kita dahululah perkataan booktuber itu sendiri. Apakah yang dikatakan sebagai booktuber ni? Silakan. Okay. Assalamualaikum semua. Okay, saya nak perkenalkan sikit term booktuber ni. Booktuber ni sebenarnya dia sambungan daripada book dengan YouTuber. Jadi dia sebenarnya YouTuber. Cuma bezanya adalah konten dia lebih terarah kepada buku lah. So konten dia boleh jadi kalau dia ada template dia sebenarnya yang video-video yang sentiasa dibuat, tapi boleh ikut kreativiti sendiri. Contohnya macam apa-apa je pasal buku, pasal vlog ataupun mungkin nak tunjuk buku yang baru kita beli, tunjuk bookshelf tour, macam tu lah, ikut kreativiti masing-masing. So fokus kepada buku lah, beza dengan YouTube. Makna kata kalau nak mudahkan nak mudahkan penonton kita faham adalah apa saja berkaitan dengan buku tetapi menggunakan saluran YouTube kan, sebagai YouTuber untuk membicarakan soal buku yang kita suka. Sebab tu Bapis ada juga tengok ada yang buat unboxing buku-buku baru mereka belilah, ada yang buat apa dipanggil book haul book haul. Sebab dia panggil orang yang tahu pasal benda tu kan. Itulah term-term dia kan. Book haul lah, lepas tu ada yang buat bookshelf tour lah dan sebagainya kan. Jadi sangat menarik sebenarnya bagi orang yang sangat sukakan buku, melihat koleksi buku-buku orang lain. Kadang-kadang kita pun jadi geram tengok dekat video dia kan. Kita rasa nak buku banyak-banyak. Kan buku kan banyak kan, buku aku tak ada kan. Nampak bila tahu orang kena dah keluar dah. Baik, okey. Sebelum itu mungkin terma awal lah supaya para penonton kita faham apakah itu sebagai apakah itu booktube sendiri kan. Yang membezakan dengan YouTuber biasa tadi itulah dia maknanya kalau YouTuber biasa mungkin konten dia lebih pada kembara, mungkin lebih kepada makanan ke dan sebagainya, tapi booktuber kontennya adalah berkaitan dengan buku. Betul ya Husna? Betul, buku saja. Baik, okey. Sebelum kita nak pergi lebih jauh tentang keasyikan menjadi booktuber, mungkin Husna boleh kongsikan pengenalan awal dan bagaimana menjadi seorang pembaca tegar, bagaimana memulakan saluran YouTube sendiri kan, sebab mungkin ada desakan tertentu yang Husna waktu awalnya terasa macam buku ni sedap kot, jadi aku patut kena kongsi dengan ramai orang untuk orang tahu. Jadi itulah mungkin desakan awal yang membuatkan Husna memilih saluran YouTube untuk berkongsi bacaan Husna kan. Mungkin boleh kongsikan pengalaman awal menjadi seorang booktuber. Okay, saya mula jadi seorang booktuber pada permulaan hujung April 2017. Start daripada saya masa tu saya nak cari review buku international, buku English. Jadi saya cari kat YouTube masa tu. Masa tu ada banyak channel-channel international je lah. Bila saya cari buku Melayu, tak ada. Daripada situlah saya boleh mula tahu dengan term booktuber tu. Tapi saya cari booktuber yang Malaysia tak ada, hanya ada yang Indonesia je. Jadi masa tu first inisiatif yang saya tengok dimulakan oleh Aman Wan. Dia ada satu video tu. Dia ajak untuk kita membina community booktube lah. Tapi macam tak ada kesinambungan daripada situ. Kemudian saya cari lagi, saya jumpa video ada seorang YouTuber ni, lupa dah nama dia. Anwar Hadi. Anwar Hadi dia buat series of buku, review buku. Tapi sekarang pun dah stop. Jadi saya macam saya nak memulakan inisiatif sendiri untuk create je booktube channel. Kemudian saya share dulu, mungkin daripada situ boleh tarik minat orang untuk join booktube lah. Itulah kiranya desakan-desakan awal yang muncul lah kan. Sebab kalau kita tengok juga sebenarnya, mungkin kalau para penonton mencari juga di enjin carian Google misalnya kan, kalau type je booktuber Malaysia misalnya, memang takkan ramai yang muncul lah nama-nama yang ada. Antara nama yang mungkin muncul adalah tadi yang Husna dah sebut, Anwar Hadi, Aman Wan, Husna Ritz sendiri, dan beberapa nama lagi yang mungkin saya sendiri pun melihat mereka sendiri pun mungkin ada yang masih lagi aktif, ada yang sudah pun mungkin menukar
apa orang kata niche tu kepada hal-hal yang lain juga kan. Bercakap soal masih lagi aktif, anda semua yang mana belum pergi ke saluran YouTube Husna Reads, boleh cari YouTube Husna Reads. Baru je petang tadi, petang ke tengah hari tadi Pagi, tengah hari. Baru je ada video baru. Baru saja tengah hari tadi Husna baru naik video baru membicarakan soal buku Iblis. Buku Iblis. Kan? Iblis yang diterbitkan oleh Fiksi. Jadi kalau anda nak tahu apakah resensi Husna berkenaan dengan Iblis, boleh terus ke saluran YouTube Husna Reads. Nanti boleh tengoklah resensi-resensi beliau kat sana kan, macam mana menjadi seorang booktuber. Manalah tahu Husna lepas ni kalau ada yang terinspirasi daripada perkongsian kita pada hari ini, lebih ramai orang yang akan menjadi booktuber berkongsi. Itulah sebenarnya kita sebenarnya ramai orang daripada komuniti buku ni yang nak share tentang buku, tapi diorang banyak share daripada segi written form je, daripada segi tulisan dan Instagram, sebab nak buat video tu macam malu. Macam tu lah. Lagipun tak ada komuniti yang betul-betul support kan. So mungkin diorang rasa alone kot daripada situ. Yalah, sebab macam yang tadi yang kita cakap lah, ada orang dia boleh kongsi ulasan buku dia di Facebook dan sebagainya dalam bentuk tulisan. Yang kalau jenis yang suka ambil gambar lawa-lawa ni, dia buat gambar yang Instagramable, letak dekat Instagram. Tapi mungkin bab malu tu hal yang kita kena lawan lah untuk jadi seorang YouTuber kan. Cakap pasal bab malu ni, macam mana Husna melawan kemaluan pada awal-awal kan. Awal-awal kemunculan mesti ada kalau habis sebab scroll video pertama Husna. Sempat tonton video pertama Husna, sangat berbeza dengan video yang terbaru lah. Dia punya malu tu masih nampak lah, masih mencari rentan. Jadi waktu itu macam mana Husna melawan rasa malu dalam diri untuk menjadi seorang booktuber kan? Itulah beberapa hari yang lepas saya baru je tengok balik video yang awal-awal tu, macam alamak. Kadang-kadang kita kena tengok balik awal mula kan. Baru nampak lah changes tu. Okay, masa saya awal-awal start tu memang tengah cari rentak lagi sama ada nak ikut template macam YouTuber yang style sikit tu ataupun nak ikut template booktuber biasa. Masa tu cabaran dia yang first adalah malu lah, sebab saya sendiri sebenarnya seorang introvert lah. Pemalu nak tengok cermin pun malu. Sebenarnya macam tu. Nak tengok diri sendiri pun malu ya memang. Serius. Tapi saya punya semangat nak share tu tinggi. Jadi saya macam jalan je. Saya memang nak share. Kemudian first challenge is, first video memang akan teruk lah. Obviously. Tapi just jalan je. Kena up dulu video pertama, kemudian beberapa video seterusnya mula improve daripada situ. Daripada segi penyampaian, cara kita tengok kamera, berkomunikasi dengan kamera, and then deliver our points. Itulah. Makin lama makin dapat rentak, editing pun cantik, sampai sekarang insyaAllah kita cuba lagi. Macam tu lah, untuk setiap video kita improve. Faham. Jadi semangat tadi sebenarnya lebih mengatasi ketakutan dan kemaluan kita untuk terus berkongsi dengan orang. Itu yang pertama. Yang keduanya tadi terus buat saja tanpa orang kata yalah dah tak jadi yang pertama, misalnya buat lagi, tak jadi buat lagi, tak jadi buat lagi kan. Kadang-kadang kita tak perlu fikir sangat. Kalau kita start something new, just buat. Tak perlu fikir lama sangat. Dalam masa sama pun kita kena belajar jugalah kan. Kalau mungkin tak pandai nak buat editing awalnya, so belajar buat editing. Dari segi kelengkapan sebenarnya ada soalan-soalan lain, tapi ni kita nak buat asas-asas dulu kan. Sementara itu kalau anda juga ada sebarang soalan kepada Husna, boleh ajukan di ruang komen. Nanti kita akan cuba kongsikan dan sembangkan dengan Husna jugalah berkenaan dengan soalan-soalan anda. Berkenaan dengan kelengkapan awal semasa menjadi booktuber kan. Sebenarnya rasanya tak jauh lari pun dengan YouTuber kan. So mungkin Husna boleh kongsilah kot asas yang perlu ada menjadi seorang booktuber ni, selain daripada buku. Maksudnya asas kelengkapan lah kan, untuk menjadi seorang booktuber ni apa asas kelengkapan yang ada. Equipment lah. Selain daripada buku lah, sebab kalau tak ada buku tu jadi booktuber. Itulah, masa awal-awal sekali kalau nak start tak perlu equipment yang canggih-canggih lagi, just perlu ada kamera. Kamera pun masa awal-awal saya pakai kamera telefon Oppo je dulu. Kemudian software untuk saya guna untuk edit video tu Movie Maker. Movie Maker punya. Masa tu memang sangat simple. Kemudian internet. Internet create YouTube channel. Kemudian bila dah settle semua edit, terus upload lah. Yang tu yang paling basic.
Ni nanti Husna akan lebih detail sikit kan dalam soalan-soalan seterusnya nanti. Cuma asasnya itu tadi lah. Kena ada internet, kena ada apa tadi, telefon. Internet, kamera. Kamera telefon pun boleh. Mikrofon macam mana? Awal-awal mungkin guna macam kita ni lah kot, earphone yang disediakan oleh telefon ni. Saya tak pakai pun. Masa tu saya just pakai saya just pakai phone direct tu je. Sampai sekarang saya tak berapa nak bergantung sangat dengan mikrofon. Saya pakai ambil in je. Okay. Tapi kadang-kadang mungkin sebab kalau built in maknanya kedudukan tu kena lebih dekat lah, kedudukan kamera kan, supaya audio lebih jelas tangkap kan. Okay, faham. Sebab kalau kita tengok banyak sebenarnya konsen-konsen oleh para YouTuber ni untuk apa kata asas kelengkapan yang ada dalam merakam video dan sebagainya. Okey, tak apa. Tuan-tuan dan puan, kalau anda ada soalan kepada Husna, kita sedang membicarakan topik keasyikan menjadi booktuber. Seorang YouTuber yang menggunakan buku sebagai medium, seorang penggemar buku yang menggunakan YouTube sebagai medium untuk menyampaikan buku itu adalah konten. Buku adalah sebagai kontennya. Okey, baik. Mungkin boleh kita kongsikan awalnya juga. Tadi Husna ada sebut awal-awal masa Husna nak sertai nak buat YouTube channel ni kan. Ramai memang tak dinafikan lah. Bampi sendiri pun memang perasan juga benda ni kan. Ramai sebenarnya kalau bila kita cari maklumat berkaitan dengan buku dan sebagainya, Indonesian ramai yang buat YouTube channel. Ataupun orang-orang putih di luar negara dan sebagainya memang banyak juga yang menggunakan media masing-masing, menggunakan bahasa mereka sendiri untuk mengetengahkan karya dan juga berinteraksi lah dengan audiens masing-masing kan. Jadi dalam bahasa Melayu mungkin agak kurang kandungannya. Mungkin Husna boleh kongsikan dengan kita buku tengok sebenarnya soalan tu baru dah keluar daripada Sultan. Buku jenis apa yang selalu dikongsi? Sebab selalunya macam Indonesia yang selalu Hafiz tengok banyak kongsi buku yang Indonesia lah, maksudnya konten dari lokal punya negara. Kalau luar negara pun banyak berkongsi buku-buku yang adult dan sebagainya dari luar negara. Kalau Husna sendiri dan rakan-rakan, buku apa yang selalu dikongsikan? Adakah buku-buku tempatan kita dari Malaysia ataupun juga ada juga buku dari luar negara sebagainya? Terima kasih Syuktun untuk soalannya. Baru nak tanya soalan ni sebenarnya. Silakan Husna. Kalau ikut community booktuber yang Malaysia yang first generation punya, banyak bincang yang adult juga, yang international. Tapi kalau saya lebih memilih untuk buku Melayu lah, terutamanya buku remaja. Kalau tengok konten saya kebanyakannya fiksi, prolog media dengan Imam Publication. Sebab saya tengok trafik untuk YouTube video memang banyak dekat situ. Banyak untuk konten untuk remaja. Dia macam itu adalah audience dia banyak remaja. Jadi buku yang saya review ataupun vlog dan sebagainya akan lebih mengetengahkan buku-buku remaja. Okay. Maknanya Husna ada nampak kan, boleh tengok kan statistik viewers kita dan sebagainya kan. Jadi daripada statistik tu Husna lihat lebih ramai penonton dalam di kalangan remaja atau dewasa ke macam mana? Remaja lagi banyak daripada dewasa. Dewasa ramai juga. And kita banyak juga penonton daripada Indonesia. Oh ya? Wow. Ini satu hal yang menarik sebab ini satu hal yang menarik sebab kita asyik rasa yang kita banyak melihat konten-konten kandungan-kandungan dari Indonesia. Rupa-rupanya dalam masa sama dapatan yang Husna kongsikan dengan kita malam ni, ramai juga yang dari Indonesia menonton. Wow. Mungkin faktornya adakah mungkin juga sebab tak ramai bookTubers Malaysia berkongsi kandungan Malaysia. Jadi bila ada beberapa orang yang berkongsi kandungan dari Malaysia, ini sebenarnya membuka ruang, memberi pendedahan kepada khalayak luar yang apatah lagi yang mungkin boleh memahami bahasa kita tanpa perlu subtitle. Kan macam Indonesia bahasa serupun kan, jadi dia tak perlu subtitle. Kalau dia tonton Husna, dia tonton saya pun dia boleh faham kan. Jadi adakah itu mungkin antara faktornya Husna rasa? Saya rasa faktor dia sebab faktor bahasa juga. Indonesia tertarik juga dengan karya Malaysia. Sebelum ni latest pun saya banyak juga dapat komen daripada Indonesia. Ada yang daripada video Harry Potter, ada yang daripada buku fiksi asrama. Sebab buku fiksi asrama ada translate dekat Indonesia kan.
Diorang pun tengok juga konten kita sebab language rasanya. Kalau nak create subtitle English macam yang Bumpis kata, saya rasa mungkin effort tu lebih tapi viewers tu tak ramai. Sebab saya dah tengok sendiri analytics tu. Faham. Tapi setidak-tidaknya subtitle tadi tu mungkin membantu kalau memang betul ada orang di luar negara yang sangat ingin tahu tentang konten tersebut, kandungan tersebut, dia akan baca jugalah subtitle kan, walau macam mana pun. Okay. Tu mungkin untuk konten macam reading vlog, konten macam reading vlog macam tu lah, berbaloi lah. Reading vlog, bookshelf tour. Kalau kita buat subtitle English. Okay, kita raikan soalan yang seterusnya. Kita ada beberapa soalan yang kita dah sediakan awal, tapi kita raikan dahulu para penonton yang ada di saluran siaran langsung sekarang ni. Terima kasih kerana ada sudi bersama kita. Soalan seterusnya daripada Syukton Husna. Review buku ikut populariti atau review buku kegemaran Husna sendiri? Maksudnya kalau Husna suka buku ni, baru Husna akan review atau ikut populariti? Yang menariknya kegemaran saya adalah populariti. Okay, sebelum tu kita nak tahu dulu populariti Husna, maksudkan populariti tak ada lah. Novel-novel popular ataupun memang dia adalah satu karya yang popular? Macam mana saya decide buku apa tu first kali saya tengok publisher, sebab kalau dekat Malaysia saya perasan readers lebih tengok publisher dulu, penerbit dulu, kemudian author macam Temeh Abdullah memang banyak sangat viewer dia. Saya pernah buat unboxing Tipiana dengan review buku Empayar. Yang tu antara yang dapat banyak view lah. Harry Potter, Prolog Media, fiksi, yang tu memang view tinggi lah. Nampak sangat tak ada orang buat review Legacy of Heart lagi ni kan, sabar. Sebagai penerbit Legacy of Heart, rasa tercabar di sini. Mungkin lepas ni boleh buat kan. InsyaAllah. Kita usahakan bersama insyaAllah. Baik, okay. Apa nama tu? So, Syuk tadi Husna dah beritahu lah, kata review buku ikut populariti daripada penerbit dan sebagainya. Buat pengetahuan Husna juga, Syuk tu ni penerbit Kertas Terbang Studio. Jadi dia ada juga buku yang memang untuk buku travelog. Banyak dia terbitkan buku travelog. Jadi kalau ada yang pernah tonton, yang pernah baca buku contoh macam Mafeson karya Alisa Omar misalnya, ini antara buku yang diterbitkan oleh Syuk tu sendirilah. Jadi mungkin kalau nanti nak ambil, ini bukan iklan berbayar, Syuk tak bayar saya untuk mempromosi bukunya, tapi itulah kalau anda yang mahukan buku-buku travelog, boleh cari juga di Kertas Terbang Studio. Baik, okey. Husna, kita beralih kepada soalan seterusnya berkenaan dengan cabaran ketika buat video YouTube ni. Booktube ni kan. Apakah cabaran-cabaran yang dihadapi awalnya, mungkin sekarang juga dan sebagainya? Awalnya macam biasa yang nak mengatasi sifat malu tu lah. Dengan nak membahagikan masa. Sebab masa saya first start sebagai seorang booktuber, masa tu saya pelajar universiti dan memang pack pun schedule dengan study lagi kan, tapi saya kena bahagikan masa dalam setiap minggu. Saya masa tu saya aktif sikit, saya hasilkan 2 atau 3 video seminggu. Masa tu lah 2 video lah selalu. Produktif habis satu? Produktif habis lah. Kemudian adalah proses-proses dia, planning, editing, semua. Cabaran masa awal tu kekok dan nak dapatkan rentak tu lah. Komen saya masa awal tu sebab bahasa yang saya guna baku sangat. So ada juga yang komen pasal tu. Baku sangat, kemudian boring lah. Makin lama kita improve lah macam mana nak pastikan kita cakap tu ada flow, ada structure. Daripada situ lah wujudnya structure macam video yang saya baru upload ni. Review buku memang selalu saya pecahkan. Saya structure siap-siap, sinopsis, watak, plot, rekomendasi, rating, overall. Macam tu lah lebih kurang structure dia. So bila kita dah nampak structure, bila kita nak sampaikan tu nampak lagi kemas. Makin lama makin kemas lah. Cabaran sekarang adalah konsistensi. Macam tu. Konsistensi tu atas faktor apa pula? Hari tu time tengah belajar pun masih lagi boleh produktif. Sekarang ni apa cabarannya?
PKP ni betul-betul boleh tambah banyak ke? Itu yang saya dah buat ni. Okay. Cabaran consistency ni sebab work from home, sebab bekerja kan. Bila dah bekerja ni kadang-kadang kita terlalu penat dah bekerja. Kemudian otak kita dah penat, badan kita dah penat. Bila kita nak up je video nampak muka kita lemau. So tak boleh lah nak rakam masa tu. Selalu macam tu lah masalah dia. Tapi sekarang insyaAllah saya okey dah. Makin nak okey. Okay. So bila dah beberapa tahun ni kan terlibat dalam menjadi seorang booktuber kan, ada tak ada rasa tekanan tertentu? Contoh macam kan macam setengah-setengah YouTuber ni dia ada macam tadi aku cakap pasal consistency lah. Maksudnya dia ada jadual dia. Setiap minggu aku kena upload satu video contohnya kan. So dalam tempoh 3 tahun ni katalah contoh mungkin ada bulan ni tak dapat nak upload langsung pun video kan. So ada tekanan tak macam aku kata nak jadi booktuber tapi tak jadi seorang booktuber yang konsisten kan. Macam familiar pula kata-kata. So dia macam ada tak tekanan dalam diri sendiri satu hal, tapi tekanan daripada audience sendiri. Mungkin ada viewers ataupun followers saya rasa macam Una bila nak ada video baru. Memang ada. Ada. So selalunya Ustaz buat macam mana untuk mengatasi tekanan-tekanan tersebut? Selain daripada of course lah bila ada tekanan buat video baru lah kan. Tapi maksudnya macam mana nak mengatasi perasaan? Masa tu kalau lah saya terlalu busy, saya akan take time untuk rehat dulu, center balik diri saya. Kemudian saya upload video barulah. Okay, masa saya sibuk tu sebab kalau kita jadi booktuber ni, kita bukan hanya fokus kat YouTube je sebenarnya. Kita kena promote diri kita kat media sosial juga. So sentiasa kena ada konten kita dekat IG, Facebook, Twitter semua. Saya aktif juga kat situ. So bila tak ada konten review buku, adalah yang komen, ada yang DM saya kat IG, ada yang komen kat YouTube bila nak ada next video kan, nanti next video. So saya takes time untuk rancang, rehat kejap, rancang, kemudian saya rakam untuk video seterusnya. Proses yang paling lama adalah editing. Sebab dia takes time sampai sebab saya bukan edit yang macam cut-cut biasa je. Saya tak ada istilah dia green screen, text, cover apa semua tu. Lepas so tu dia sound effect lah apa semua lagi nak masuk kan. Bila rakam pun dah kena ada benda-benda yang kita kena tentukan. Kemudian bila edit tu selalunya makan masa saya awal-awal jadi booktuber, 3 hari saya edit. Tu belum lagi cabaran rakam tiba-tiba orang terbatuk macam ni tadi lah. Batuk lah, bersin lah, bising, suasana bising lah dan sebagainya kan. Itu kira kena communicate lah dengan orang surrounding. Masa saya awal-awal rakam tu, saya communicate dengan roommate, dengan housemate saya. Saya decide okay time ni saya tengah rakam. So diorang memang hormat lah waktu saya. Bila dah habis baru okay masuk bilik balik. Macam tu lah, kena communicate lah. Dengan family pun sama. Faham. Ada tak tekanan dari segi macam mana ya? Okay, contoh macam ni lah. Kan macam baru-baru ni pun kita ada tahu satu video tular seorang individu tular di media sosial dan sebagainya. Jadi saluran YouTube dia pun terus mencanak-canak naik followers ramai, viewers tinggi, mendapat bayaran yang besar dan sebagainya. Berbanding dengan contoh yang Bapis lihat lah, selalunya konten berkaitan dengan buku ni macam Usna Syria contoh kan, dalam tempoh 3 tahun 4 tahun menjadi booktuber ni, dia tak menjadi apa? Dia tak menjadi setular itu. Maksudnya dari segi sambutan untuk tiba-tiba aku dalam tempoh 3 bulan jadi 500,000 viewers. Subscribers kan. 500,000 subscribers. Tiba-tiba satu video aku boleh ditonton oleh 50 juta orang contohnya kan. So that kind of things dalam booktuber di Malaysia juga dan booktuber di luar negara sendiri, setakat mana yang Bapis sempat tonton beberapa video mereka juga, tak ada lagi seorang booktuber sama ada di Malaysia dan di luar negara yang subscribers ni mencecah jutaan-jutaan. Ribuan tu, puluh ribu ada. Puluh ribu tu Bapis pernah jumpa. Tapi yang sampai juta ni tak pernah lagi. Ataupun yang sampai beratus ribu ni tak pernah lagi.
Ada tak tekanan yang Ada yang 400,000, 400 something yang paling tinggi, Poland Banana Books kot. Mungkin dah sampai itu juga kata 500,000. tak sampai jutaan tu. Dia dalam ratusan ribu tu pun sangat jarang lah. Yang ada kalau puluh-puluh ribu tu ada, yang kalau setakat rata-rata pun lagi banyak lah kan. Sebab dia punya konten berkaitan buku ni dia macam ambil masa lama sikit untuk kita menjadi sokol untuk orang kenal, orang view ramai dan sebagainya. So tekanan tu Husna rasa bagus ke tak bagus sebagai seorang booktuber? Membandingkan dengan konten orang lain, dia buat makanan laju je naik. Dia buat travel laju je naik. Aku buat buku 3 tahun macam tu eh. Faham sangat. Sebab sebenarnya konten untuk buku ni sangat susah nak buat dan sangat susah nak dapat view sebenarnya. Okay. Right. Saya ada kawan saya yang dia asalnya ada booktuber, tapi sekarang ni dia dah campur aduk dah, travel, pasal live, pasal fakta sekian-sekian lah. Tapi yang buku tu dia dah tertolak, dia macam tu lah. Macam views dia naik sebab video-video travel, video vlog kat kedai makan semua tu, views dia naik sebab tu. Dia saya rasa sebab audience untuk buku ni dekat YouTube dia memang macam tu, dia memang tak ramai sangat. Dia macam demand dia tak setinggi konten-konten macam gosip, vlog, travel, konten atau makan. Mungkin boleh kalau kita sebagai seorang YouTuber pun boleh tak kalau kita macam selit lah, macam pancing lah, buat video travel ke apa ke untuk pancing supaya ramai subscribers, nanti paling tidak dia akan tengok juga video-video kita lain kan. Ke tak boleh jadi kalau macam tu nanti dah tak jadi niche kita lah untuk jadi, dia dah tak jadi booktuber lah, dia jadi YouTuber lah. Sebenarnya booktuber ni kalau lah nak tengok number, bilangan subscriber, bilangan likes tu, dia memang akan rasa demotivated lah. Just fokus kepada passion. Saya pun pernah melalui fasa-fasa tu, macam kenapa susah sangat nak lepas 100 subscriber ni, sangat susah sampai saya kena buat giveaway lah apa semua. Tapi sebenarnya bila saya istimewanya booktuber ni, bila kita walaupun subscriber saya sikit, 800 macam tu je kan, tapi engagement tu rapat. Compare tu video yang mungkin gosip tu apa-apa, tapi engagement tu kurang. Orang just tengok, like lah, macam tak ada relationship lah dekat situ. Dia tanya, Bampis tanya juga berkaitan dengan subscriber dan sebagainya, bukan sebab apa, sebab ada orang beranggapan bahawa mudahnya untuk buat video di YouTube, seterusnya boleh buat duit kononnya lah kan. Mereka beranggapan bahawa mudah untuk buat duit melalui YouTube channel kan. Buka je macam tadilah, asasnya tadi Ustaz kata ada telefon, ada internet, settle, jalan. Kita buka create kita punya own channel, lepas tu dah boleh buat YouTubers, dah boleh jadi YouTubers kan. Tapi sebenarnya ada macam contoh, kalau setahu Bampis kan, betul kan kalau salah setahu Bampis misalnya 1000 subscribers dengan 4000 jam time watch baru kita boleh start monetize daripada YouTube. So kalau macam tadi Husna kata 800 subscribers baru, maknanya Husna sampai sekarang belum dapat monetize daripada YouTube menjadi seorang YouTuber. Saya memang tak monetize video saya. Sebab saya lebih fokus kepada relationship. Faham? Dengan ini bukan Bampis tanya bukan sebab nak kata macam kau tak boleh buat duit pun menjadi seorang YouTuber. No. Sebab kita punya topik dia adalah keasikan menjadi YouTuber itu sendiri melebihi daripada nilai wang semata-mata kan. Kita nak lihat bahawa Husna sebagai seorang pembaca, anda di luar sana juga sebagai seorang pembaca tegar, kita mahu kandungan-kandungan kita menyampaikan manfaat kepada lebih ramai khalayak. Dan dari segi kewangan tu kalau ada, alhamdulillah syukur sangatlah kan. Siapa nak tolak duit kan, macam tu lah kan. Tapi ada cadangan daripada Syuk Tun juga Husna. Dia kata kalau nak tular jadi seorang booktuber, cuba nanti bila hujung sesi ke awal sesi kan, kita koyak buku ke, bakar buku kan, jadi tular kan. Tapi buku tu kita dah beli kan, mana nak sanggup lah. Yang tu dapat haters lagi. Tapi viewers tinggi, haters ke likers ke tak kisah, yang penting viewers tinggi. Itu lah. Faham. Okay. Tapi kan, kita Husna ada nak tambah apa-apa? Boleh tak saya nak cerita sikit? Okay, kalau lah nak ceritakan pasal
buat YouTube videos untuk dapat duit. Untuk booktuber ni ada cara dia. Kalau kita selalu post konten, akan adalah juga organisasi yang notice lah kita sebagai booktuber yang tegar. Ada juga saya dapat tawaran untuk buat paid book review daripada publisher, daripada author. Ada 7 ke lebih macam tu juga. Kemudian macam yang tapi tak kalau daripada kalau nak tengokkan daripada segi duit tu lah, tapi macam kepuasan tu lebih sebenarnya. Kalau ada rezeki ada juga tawaran daripada PBAKL macam tahun lepas dengan tahun 2018. Tawaran buat video macam tu lah. Faham? So dari segi paid review tu, yalah mungkin tak adalah nilai ni mungkin tak sebesar mana, tapi itu juga sebenarnya atas kesedaran penerbit sendiri juga lah kan. Maksudnya kalau mereka rasa antara inisiatif yang penerbit boleh buat untuk mengetengahkan karya mereka kepada halayak lah kan, tak kisahlah YouTubers ke ataupun Instagram Insta famous ke, tweet famous ke dan sebagainya, betul social media influencer lah. Jadi berkaitan dengan paid review tadi, bila Husna cakap berkenaan dengan paid review, apabila buku-buku ni dibayar yalah senang ceritanya penerbit ni katalah contohlah penerbit A ni bagi beberapa naskah buku dengan sedikit bayaran kepada Husna untuk meresensi, untuk membuat review terhadap buku tersebut. Tapi kalau katalah bila Husna baca macam ini tak worth untuk aku kongsi lah kan, macam adakah Husna akan tetap meneruskan buat video dan berbayar atau macam mana? Kalau atas sebab dia dah dibayar jadi Husna akan review, ataupun Husna rasa macam tak boleh, prinsipnya kalau aku suka buku ni baru aku review? Kalau masa saya sebenarnya ada paid review polisi. Kiranya saya dah terangkan kat situ lah. Ni dalam Google Doc, ada dalam website saya. Website saya kalau search husnarits.bookmark.com, ada satu section dekat situ saya punya book review polisi. So ada publisher yang hantar paid review based on polisi tu lah. Saya bagi tahu sikit lah yang saya punya book review ni adalah honest opinions. Jadi macam tu lah. Kiranya bila diorang hantar tu diorang setuju dengan term saya. Tapi saya sebolehnya saya point out the positive points and points untuk penambahbaikan lah. Kira tak adalah macam bash macam tu. Kiranya saya seimbangkan jadi constructive opinions lah. Faham. Ikutlah macam bila Husna dapat buku tu, walaupun dah dibayar tapi Husna rasa macam ini tak worth untuk aku untuk aku review ke, tak apalah, pulangkan balik buku ke, refund balik ke kan, supaya setakat ni tak pernah jadi lagi lah macam tu. Faham. Mana nak tahu pokok lah ada cara macam tu kan. Tapi terma dan syarat tu penting sebenarnya supaya kedua-dua pihak faham servis ataupun khidmat yang kita nak gunakan. Betul? Jadi mungkin soalan seterusnya saya boleh tanyakan dengan Husna di sini berkenaan dengan selepas Husna dah jadi seorang booktuber kan. Sebab mungkin sebelum ni Husna adalah seorang pembaca tegar saja, tetapi sekarang ni dah jadi booktuber. Apa kesan-kesan positif yang Husna nampak lah selain daripada viewers ramai, followers mungkin ramai, dapat paid review dan sebagainya. Apa kesan-kesan positif yang Husna dapat rasa dalam diri sendiri sebagai seorang booktuber? Kesan positif dia dapat first kali dapat mengatasi sifat malu tu lah, yang malu nak tengok cermin tu. So daripada buat YouTube channel ni juga saya dapat tingkatkan confidence diri juga untuk present dekat audience. Kan start daripada YouTube, kemudian boleh start dekat audience yang besar sikit, macam dalam kelas ke, depan orang ramai, perkongsian secara terbuka lah. Kemudian saya dapat buat kawan-kawan baru daripada pelbagai medium lah. Ada yang dekat Twitter, ada dekat Instagram. Sebab kami ada komuniti lain juga. So ada yang kenal saya dekat YouTube dan kami berkenalan dekat medium lain pula. Faham. Jadi kalau ikutkan dari segi orang kata kesan positifnya tu tadi, dapat kawan-kawan je lah. Dapat bina relationship dengan kawan-kawan, dapat tingkatkan networking kawan-kawan, dapat tingkatkan value diri and
Sejak saya sejak saya start compare lah Husna yang dulu dengan Husna Reed selepas join BookTube ni sangat lain lah sebenarnya. Kalau saya dapat banyak opportunity daripada publisher publisher lain, contoh macam tahun lepas disebabkan saya aktif kan sebagai seorang booktuber, saya dijemput tahun lepas saya dijemput sebagai seorang panel oleh Iman Publication untuk bincang pasal book influencer di social media bersama dengan 2 orang book influencer yang lain. Kemudian dapat tawaran untuk bekerja create video untuk PBA KL. Kemudian dapat masuk TV bernama untuk share passion and ceritakan dunia BookTube ni. So dapat try banyak benda baru. Jadi challenge kepada diri sendirilah. Dapat improve diri macam tu. Tapi Husna juga seorang bukan hanya seorang pembaca, bukan hanya seorang booktuber, tapi Husna juga adalah seorang penulis kan? Saya seorang penulis, content creator dengan booktuber. Mungkin boleh kongsi sikit lah sebab alang-alang kan di ruang yang sedia ada ni, mungkin boleh kongsi sikit tentang buku yang Husna tulis. Perbezaan meresensi buku orang lain dengan saya tak pernah resensi buku sendiri. Yelah, dia akan nampak macam mungkin pelik sikit lah kalau kita resensi. Kalau kita berkongsi cerita pengalaman kita tentang menulis buku tersebut, itu lain. Tapi kalau kita resensi buku yang kita tulis sendiri, itu mungkin hal yang janggal di situ kan. Tapi mungkin Husna boleh kongsi sikit lah. Maksudnya menjadi seorang penulis dan masa sama resensi pada buku orang lain, menjadi seorang booktuber, apa cabarannya? Ya. Kan kadang kata aku ni duk review buku orang lain kan, orang review buku aku kan teruk kan. Macam tu lah maksudnya kan. Faham. Itu saya mula rasa bila saya start jadi penulis. Okay. Bila saya start jadi penulis, opinion saya macam itulah kena jaga sikit. Ada yang macam awkward sikit lah sebab bila saya penulis, kenapa nak review buku orang macam ni sekian-sekian. So itulah tu sebenarnya antara cabaran yang saya tempuhi juga masa awal-awal jadi book reviewer. Masa awal jadi book reviewer kan selalunya just review based on macam banyak feelings dengan opinions, dan kadang-kadang ada pendapat kita tu yang dah bercanggah dengan orang, kemudian jadi konflik kat situ. Saya pernah juga rasa. Kemudian bila jadi seorang penulis, cabaran tu naik another level sebab macam expectation tu tinggi satu sebab kenapa nak review buku orang, buku kau tu baik sangat ke? Macam bagus sangat ke? Macam tu lah. So memang ada, memang kita kena faham lah yang itu adalah expectation yang akan wujud sebab kita penulis dan kita reviewer pada masa yang sama. So kita kena accept lah. Daripada segi review, setakat ni alhamdulillah saya banyak supporter daripada kawan-kawan daripada book community. Penerimaan terhadap buku saya alhamdulillah okey juga, tapi ada juga yang tak, tapi tak ada teruk sangat, macam 4-5 stars tu banyak juga. Sebagai orang yang review buku orang lain, melihat orang lain pula membuat review buku kita, apa yang Husna rasa? Lain tak apa, okey. Dapat tangkap tak soalan tadi? Selain daripada Sekejap tadi lain tak okey. Okey, tak apa. Mampir ulang soalan ni. Selain daripada kan Husna jadi review buku orang lain kan. So sekarang ni bila melihat orang lain pula review buku Husna, apa yang Husna rasa? Kita rasa nervous bila orang lain cakap kita yang dia tengah baca buku kita ataupun tag kita kat social media. Kita rasalah balik apa yang seorang penulis tu rasa bila kita review buku dia. Okay. Kita rasalah dia punya anxiety tu. Lebih baik kau jangan cakap kat aku. Lebih baik jangan tag. Tapi dia pun tak ada inspirasi nak jadi booktuber juga. Lama tu kan sebab dah setahun lebih dah saya start dengan debut novel saya, Psychic. So saya dah makin adapt dengan respons orang lain lah. Alhamdulillah setakat ni okey. Baik. Right. Mungkin kalau Husna boleh kongsi lagi dengan kita berkenaan dengan sebab kita nak menginspirasikan orang lain untuk menjadi seorang booktuber juga kan. Jadi mungkin Husna ada konsep-konsep yang Husna rasa macam marilah kita bersama-sama berkongsi tentang buku yang kita
kita tulis, buku kita baca dan sebagainya. Apa yang Ustaz rasa boleh kita buat untuk menggalakkan lebih ramai munculnya para booktuber di Malaysia ni, selain daripada sebab kita ada tahu banyak je kelab-kelab buku sebenarnya. Kita ada KL Bag lah dan sebagainya. Mereka ni semua sangat gemar membaca buku. Mereka berkongsi lah bentuk penulisan seperti yang kita maklumkan pada awal tadi. Tapi kita juga mahukan konten-konten ini terhasil dalam bentuk video di YouTube dan sebagainya, supaya lebih ramai capaiannya dapat sampai. Apa yang Ustaz rasa boleh kita buat untuk menggalakkan lebih ramai ada booktuber di Malaysia? Boleh kita buat Okay. Pertama sekali, bila kita baca buku tu, kita kena biasakan habit untuk share buku kita dekat media sosial dan juga dekat YouTube lah. Sebenarnya kalau ikut SEO Search Engine Optimization, kalau dekat YouTube lagi senang nak dapat view compare kepada bertulis di blog. Jadi sebenarnya kalau nak share kita punya passion, lebih efisien kalau dekat YouTube sebenarnya. Sebab dia punya traffic tu lagi tinggi compared to blog lah, sebab blog lagi banyak competition. Selain daripada SEO factor tu. Jadi boleh kita buat untuk menggalakkan especially anak muda lah kan, daripada diorang budaya sharing lah. Budaya sharing Yang ni saya ada bincang kot dengan kawan-kawan kat community. Masalah kita dekat Malaysia ni, budaya sharing ni kurang. Apa yang mereka suka kongsi? Tak tahulah, yang benda-benda mengarut tu lah. Apa ni, bila kita buat buku review booktube ni, selain daripada kita improve kita punya confidence, kita punya fluency of cara kita nak bercakap dengan orang tu, and macam tu lah. Selain daripada tu, kita juga dapat build connection, dapat kawan baru, networking. Sebenarnya saya tak akan berada di level ni kalau saya tak start dulu dengan video yang lompat-lompat tu. Saya takkan berada, serius, saya takkan berada di level sekarang kalau saya tak start decision tu. Bayangkan berapa banyak dia dah impact hidup saya sejak 2016 tu. Faham? Jadi kalau ada yang rasa macam teringin nak berkongsi, alang-alang mereka dah ada. Sebab Babis rasa sangat rugi tau dengan keadaan sekarang ni. Boleh kata hampir semua orang, remaja terutamanya, dah ada pun telefon pintar masing-masing. Peranti tu dah ada untuk digunakan. And bezanya sama ada kamera tu jelas ke tak jelas ke dan sebagainya, itu hal yang lain lah. Tapi boleh ditambah baik selepas itu kan. Yang penting macam Ustaz cakap tadi, Babis setuju, apa orang kata, budaya nak berkongsi dahulu. Budaya berkongsi tu yang diutamakan. Baik, okey. Ada Ustaz nak tambah? Boleh tak saya nak cakap daripada perspektif book industry pula? Boleh? Book industry Malaysia. Okay, sebenarnya kalau ikutkan overseas punya book industry, diorang punya community buku tu sangat kuat dekat YouTube dan blog. Itu yang menyebabkan buku publishing industry diorang naik. Sebabkan community buku dekat pelbagai platform dan kuat juga dekat YouTube. Dari situ dapat networking. So, kalaulah kita dapat wujudkan benda yang sama dekat Malaysia, kita boleh support kita punya book industry. Masalahnya sekarang, bila readers yang dekat Malaysia, bila dia baca, dia share, dia kata buku tu seronok, buku tu bagi rating sampai 5 stars, tapi dia tak tangkap gambar, dia tak komen sikit pun dekat social media sebab dia rasa ragu-ragu macam tu. Padahal sebenarnya bendanya tak kompleks pun. Just tangkap gambar and then tag publisher ataupun penulis kat social media and then post. Kalau dia macam tak tahu macam mana nak review, just komen sikit-sikit je feelings and kat mana dia boleh kira paling ni lah, paling asas dia boleh buat lah. Sebenarnya impact tu sangat tinggi. Kita segala jejak kita dekat social media untuk buku tu sebenarnya sangat membantu buku tu untuk bertahan dalam long term. Itu antara salah satu sebab buku saya banyak ramai orang nak beli, sebab saya banyak support daripada book community. Saya tak sangka juga macam ni sebab saya kan biasa je. Tapi saya banyak support daripada book community dengan book reviewer sebenarnya. Sebab tu yang awalnya tadi Bang Fiz dah sebut juga berkenaan dengan karya yang kalau tidak diperkatakan akan mati ataupun ditelan zaman. Jadi ini sebenarnya yang dinyatakan oleh Faisal Terani pada kami satu ketika dahulu. Karya ni harus diperkatakan, kalau tak diperkatakan dia akan mati dan ditelan zaman. Jadi
setuju juga dengan apa Yusna sebutkan tadi. Kalau kita mungkin tak reti sangatlah nak tulis panjang-panjang review buku ke apa ke kan, tak boleh nak buat video dan sebagainya. Paling-paling tidak pun kita boleh ambil gambar, muat naik di media sosial, tag penulis, tag pembaca, tag penulis dan penerbit, dan sama kita dapat menyebarkan bahan bacaan yang baik kepada halayak. Dia dapat bila benda tu nampak selalu dekat social media, dia dapat create budaya, kemudian lagi ramai yang excited nak buat benda yang sama, share buku. Betul. Kemudian dapat create hype untuk buku tu juga. Jangan pandang remeh benda ni, yang kecil-kecil ni jangan pandang remeh. Sebab kalau tanya Bang sendiri kan, sebagai penerbit kan, sebenarnya memang hati tu rasa berbunga-bunga lah kalau setiap kali lalu kat newsfeed kan. Bila tatal telefon tu lalu kat newsfeed tu memang hati berbunga-bunga lah kalau nampak ada buku yang aku terbit, buku yang aku tulis lah. Tengok macam kita pun teruja kan. Sama kalau publish ni daripada awal sampai habis kan. Macam mana? Kalau publish ni lagi lebih lah perasaan dia daripada dapat manuskrip, polish sampai jadi buku. Ustaz, kita ada soalan daripada Syuktun lagi. Ni orang lain yang tonton ni ada 7,000 orang ni, tak reti nak tanya soalan ke? Silakan kepada Husna, ada 7,000 orang yang menonton ni, kalau ada nak tanya soalan kepada Husna silakan. Tapi kita tanyakan dulu soalan daripada Syuktun. Soalan pertama dia, pernah review buku yang dirasakan teruk? Ada tak buku yang memang rasa teruk? Pernah. Buku tu buku famous. Tanpa menyebut judul buku tersebut, apa yang membuatkan Husna nak berkongsi tentang buku tersebut? Okay, benda ni dia berlaku. Okay, tak menyebut lah. Benda ni dia berlaku masa saya mula-mula start juga. Masa tu saya baru nak try format video macam spoilery review dengan non-spoiler review. Saya start dengan non-spoiler. Spoilery ni kira macam rant review lah. Kira ni saya cerita secara detail termasuk dengan feelings, opinions. Still based on pecahan watak apa semua tu, tapi lebih kepada opinions lah. Masa tu buku yang famous. And then memanglah view banyak, like banyak, tapi ramai orang tak puas hati lah sebab buku tu banyak fans kan. Walaupun saya dah cakap elok-elok dah, tak adalah macam mencarut ke apa. Itulah maknanya bila dah jadi macam tu, setiap kali video yang saya upload, kalau saya tengok negatif feedback tu lebih banyak daripada positif feedback, even if apa yang saya sampaikan tu adalah constructive and opinions, jadi saya akan take down video tu lah kalau saya tengok negatif impact dia lebih. Untuk menjaga keharmonian sejagat. Oh gitu kan. Okay, soalan yang kedua daripada Syuktun. Maaf tak pernah tonton lagi channel Husna. Kebiasaan Husna review hanya isi kandungan buku atau keseluruhan buku. Contoh macam mungkin Husna ada sentuh juga berkenaan dengan reka bentuk, sampulnya ke, reka letak buku sendiri, apa keunikan yang ada dalam buku tersebut misalnya. Ada tak Husna buat macam tu? Kalau saya ikut structure macam tu lah. Structure lebih kepada writing craft tu sendirilah. Right. Sinopsis, watak, lebih kepada seni penulisan tu sendiri. Macam mana gaya penulis tu sampaikan cerita dia. Sinopsis, watak, lebih kepada gaya pengarang lah. Lebih kepada macam tu lah. Okay. Tapi kalau dari segi gaya persembahan? Gaya persembahan maksudnya? Gaya kepengarangan dari segi penulisan tadi kan, tapi watak lah, garapan cerita dia, sinopsisnya, konflik-konflik yang muncul dan sebagainya, contohnya lah, itu adalah dari segi gaya kepengarangan. Kalau dari segi gaya persembahan ni tadi yang Syuk masukkan tadi, contoh macam reka bentuk, sampul kulit, reka letak, ilustrasi dan sebagainya, Ustaz ada sentuh gaya persembahan? Ada juga yang buat macam tu. Tapi kalau saya punya style, saya lebih fokus kepada yang writing sendiri. Sebab bagi saya kalau buku yang uruskan bab ilustrasi, cover dan sebagainya tu graphic designer. Jadi bukan salah penulis tu. So tak patut affect dia punya yang penulisan tu lah. So saya fokus kepada penulisan. Tapi ada juga yang buat macam tu. Cover, direct cover macam tu lah. Faham. Okay. Sebagai seorang booktuber juga kan, sebab kita tak boleh lafikan macam ni, kalau orang yang buat ulasan buku secara dalam bentuk tulisan, makna kata dia harus lebih memahirkan dirinya untuk skill-skill berkaitan dengan penulisan lah.
Betul. Hmm. Tetapi sebagai seorang book viewer, maksudnya dia harus juga memahirkan skill-skill untuk memahami sendiri macam mana nak sunting video, rakam video dan sebagainya kan. Jadi Husna rasa penting tak? Ataupun Husna rasa macam tak apalah, aku rakam video raw ni je, edit sikit-sikit cukup, aku upload di YouTube dah rasa macam dah cukup bagus lah jadi book viewer. Atau kena ada skill, kemahiran menyunting video supaya video tu nampak lebih menarik. Sebab contoh kalau kita tonton video Aman Wan kan, dengan dia punya sound effect dia lah, dengan dia punya dengan dia punya ekspresi muka dia lah dan sebagainya. So benda tu memainkan peranan juga ke, ataupun Ustaz rasa macam tak apa, edit biasa-biasa pun dah cukup lah. Yang penting kita nak berkongsi kandungan buku tu tadi. Sangat memainkan peranan sebenarnya. Masa awal-awal mungkin kita tak expose lagi diri kita pada ilmu-ilmu semua tu, tapi as the time goes kita kena improve lah. Sebenarnya kerja dia bukanlah hanyalah rakam, edit gitu-gitu, upload. Tapi kerja dia adalah planning overall video tu macam mana shoot dia. Kalau mungkin nak pakai angle yang berlainan ke, nak buat sketch ke tengah-tengah tu, ataupun nak buat macam bloopers ke. Macam saya ada buat bloopers sikit kadang-kadang. Plan lah daripada awal sampai habis. Daripada intro sampai outro yang end cut biasa tu. Kemudian efek apa yang nak letak, sound. Kemudian masa edit lagi, first kali dah kena fikir music dulu. So semua ni kena main peranan, pukul berapa nak upload, schedule, planning semua. So bukanlah daripada skrip video tu sendirilah. Kalau macam review buku, saya kena sediakan skrip dulu, plan macam mana nak buat video ni, dia punya angle dan sebagainya, konsep. Kemudian rakam, rough edit, saya panggilnya sebagai rough edit. Kayaknya saya cut macam ada pernafasan ataupun ada yang tergagap dan sebagainya. Kemudian bila nak tambah green screen, bila nak tambah, itulah segala efek itu, intro dengan outro, link, description, semua detail. Dia lagi banyak kerja sebenarnya, nampak aja macam edit habis. BTS lah kan? Dia punya BTS tu kan, behind the screen kan, behind the scene. Dia banyak. Tapi apa nama tu, kalau kiranya waktu nak rakam dan sebagainya tu, kira Husna ada buat storyboard tak? Maksudnya awal-awal masa nak mula, sebelum mula tak ada tak storyboard yang dah buat dulu? Skrip satu hal yang lain, storyboard tu maksudnya Husna dah tahu lah daripada A ke B ke C, transisi dan sebagainya tu. Storyboard tu untuk ada storyboard tu untuk video-video macam tips ke tutorial. Macam sebelum saya buat tips untuk buat tutorial untuk buat bookmark, kemudian tutorial untuk jadi Bookstagram, macam tiru gambar Bookstagrammer, boleh tengok lah nanti dalam list video saya. Yang tu kena plan, okay ni nak ambil shoot yang mana, ni nak ambil shoot yang mana, buku mana. Macam tu kot storyboard, lebih kurang macam tu. Tapi saya tak adalah macam detail storyboard this scene apa, saya tak adalah macam tu. Saya just contoh lah. Yang penting ada guideline kita buat video tu kan. Okay, baik. Ada di penghujung sesi kita ni, Husna, sekejap je sebenarnya kan. Husna kata mula-mula awal tu macam sejam lama je nak sembang kan. Tapi tengok benda nak habis dah ni. Ada beberapa segi soalan dengan respons orang lain. Kita mungkin boleh tambah sikit di hujung sesi ni, Husna. Afifah Hanim, M. Hisham ada bagi maklum malas kat sini. Tak apa, jangan takut dengan feedback negatif. Kalau mereka pembaca buku sebenar, sepatutnya peminat-peminat buta, sepatutnya peminat-peminat buta ke peminat-peminat booktuber ataupun peminat-peminat buku ni, Afifah? Tak apa, kita baca je dulu Kalau mereka pembaca buku sebenar, sepatutnya peminat-peminat buta ini perlu memikirkan kritik-kritik ini supaya penulis mereka boleh memperbaiki karya. Peminat-peminat buta. Okey. Rasanya betul lah tu. Jadi betul, jangan takut dengan feedback negatif, sebab itulah sebenarnya peluang kita untuk memperbaiki diri kita supaya jadi lebih baik, diri sendiri supaya jadi lebih baik, karya kita juga akan jadi lebih baik. Jadi anggap itu sebagai satu teguran yang positif lah. Syuktun, asyik aku je tanya, sorry Bumpis, tak apa, banyak tanya pun tak ada masalah. Soalan akhir daripada Syuktun, soalan akhir terus aku bagi engkau sebab kita dah hujung-hujung sesi juga. Husna pernah review tak zine ataupun indie book? Zine. Zine atau Husna mungkin familiar dengan Zine, ada orang sebut sebagai zine. Jadi ada tak pernah selain daripada review buku? Saya tak baca lagi pun. Kalau indie,
dulu orang cakap fiksi ni indie tapi sebenarnya dia tak adalah indie sangat. So selain daripada tu macam Zain tu saya sebenarnya baca macam-macam jenis. Saya bukanlah baca buku tu saja, saya banyak baca buku non-fiction yang lain, tapi kalau ikutkan apa yang audience nak, yang tu lah. Saya kalau macam bagi saya buku apa pun saya boleh baca. Kalau Zain tu insya-Allah nanti saya masuk dalam list kan. Ada banyak kot terbitan lagi soal zin-zin yang sangat memberi manfaat. Begitu. Sangat yakinnya kamu kan. Sangat memberi manfaat, insya-Allah boleh gunakan. Mungkin nanti kita orang kami boleh juga tengok terma dan syarat yang ditetapkan oleh Husna review buku kan. Jadi mungkin kita boleh berkongsi di sini. Kalau anda yang sedang menonton juga, mana yang mungkin penerbit buku dan mahukan khidmat Husna sendiri untuk buat resensi buku dan sebagainya, boleh berhubung terus dengan beliau, tanyalah sebut harga dan sebagainya. Saya tak ada harga tu, jadi saya tak boleh nak sebut. Mungkin di hujung sesi Ustaz. Apa dia? Selalu kalau penulis ataupun penerbit dia takut sikit nak nak request untuk buat paid book review sebab takut mahal sangat, tapi sebenarnya tak adalah mahal sangat pun. Kalau nak buat paid book review dekat Instagram pun boleh juga. Itu kalau paid review lah kan. Kalau yang paid review lah kan. Tapi kalau yang Ustaz sendiri review secara orang kata apa, secara sukarela ni diri sendiri tu ada jugalah kan. Faham? Husna ada buat juga tak ni apa book haul dulu lah. Dulu saya buat tapi sekarang saya dah bookshelf tour. Bookshelf tour. Itulah ada orang minta update ni dengan bookshelf tour. So saya akan tunggu koleksi buku saya menimbun dulu. Syok sikit. Faham. Okey, di penghujung sesi kita pun dah lebih kurang dalam 1 jam 5 minit persiaran. Sedar tak sedar je ni. Mungkin ada Husna boleh nak memberi apa kata galakan lah kan. Galakan, semangat dan sebagainya kepada para penonton kita, para pembaca di luar sana, untuk mereka bersama-sama dengan kita dalam komuniti ni kan, komuniti penggiat buku, aktivis buku, booktuber, pembaca buku dan sebagainya. Mungkin Husna ada pesanan kepada mereka yang boleh disampaikan. Okay, pesanan saya jangan takut kalau siapa nak join BookTube, jangan takut untuk try sebab first video memang akan teruk. So jangan risau sebab kita boleh improve over time. Ada banyak nilai tambah yang kita akan dapat bila kita join BookTube ni, selain daripada jadi confident, dapat bina relationship dan sebagainya. Dapat membuka peluang-peluang baru untuk kita. Jangan terkejut apakah opportunities yang kita akan dapat bila kita mula join BookTube, book community ni. Tak kisahlah BookTube ke ataupun Instagram. Tapi kalau boleh BookTube lah sebab memang banyak demand sebenarnya. Ramai yang mencari-cari BookTube channel kat Malaysia. Tapi last kali didirect kepada BookTube channel Indonesia. So seeloknya kita tambahkan jugalah channel-channel BookTube di Malaysia sebab kita nak meraihkan lagi buku-buku Malaysia ni sebab macam mana sebab book industry ni dia bertahan sebab adanya komuniti pembaca yang strong. So kalau kita dapat wujudkan komuniti pembaca yang strong, kita dapat bantu kita punya book industry jugalah sebenarnya. Selain daripada kita share passion kita dengan share passion kita terhadap buku yang kita baca. Okay. Di hujung ni mungkin Husna boleh kongsi dengan kita kot current reading. Current bacaan read. semasa. Kota. Banyak sebenarnya. Banyak sangat. Bila cakap banyak tu, dia baca satu buku habis, baca satu buku sampai habis ataupun baca satu buku berhenti sekejap, aku beralih pada buku lain, berhenti sekejap beralih pada buku lain atau macam mana? Saya asalnya dulu saya fokus pada satu buku. Tapi sekarang saya jadi multiple book reader pula. Saya baca buku A, buku B, buku C. Kemudian dia lambat sikit dah nak habis. Sekarang ada saya yang boleh kongsi dengan kita tak? Yang ada sekarang ni, yang sedang dibaca. Sekarang current read saya e-book, Kota, terbitan fiksi, pemenang sayembara. Kemudian ada juga Save the Cat. Saya tak habiskan lagi sikit. Save the Cat ni yang untuk writing techniques ni. Kemudian ada satu lagi. Apa tak ingat dah. Itulah dalam bentuk
e-book 2, buku fizikal 1. Itu pun tak kira dengan yang baca skerat tak habis lagi tu. Banyak sebenarnya, ada yang ada buku-buku yang payah nak habiskan 1, tapi ada buku-buku yang macam buku Ismifa Ismail, ada buku tu tajuknya 7, buku tu saya tak habiskan lagi sebab saya sayang nak habiskan siri universe dia tu. Saya ada juga jadi macam tu. Saya jadi sayang sebab buku satu baris je lah, satu baris je hari ni. Esok satu baris dia bukan satu buku surat, satu baris punya sayang nak habiskan buku. Sayang sebab saya takut universe tu berakhir. Boleh tak saya nak cerita buku kegemaran saya, Cik? Favorite author ke? Di ujung-ujung sesi ni kita boleh kongsi Husna boleh kongsikan dengan kita buku kegemaran Husna. Silakan. Buku kegemaran buku sendiri je. Semua orang suka buku sendiri. Okay, right. Tak adalah. Okay, buku kegemaran selalu saya tengok publisher lah. 3 ni. Fiksi, Prolog Media dengan Iman Publication. Selalu orang tanya saya apa buku kegemaran saya. Nombor 4. Nombor 4 apa ni? Legacy of Heart kena ada kat situ. Galaxy of Heart. Nombor 4 Legacy of Heart. Macam tu lah. Teruskan. Sebab ramai orang tanya saya. So, kalau lah audience ni nak tahu kan. So, tadi itu 3 penerbit ke Ustaz nak kongsi 3 buku? 3 penerbit. 3 penerbit dan 3 penulis. Ismifa Ismail, Anali dengan J.K. Rowling lah. Tapi yang ni untuk local author lah. Ismifa Ismail dengan Anali. Itu antara local author yang Husna suka lah kan. Baik, okey. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Husna kerana sudi bersama dengan kita dalam Sembang PIS episod ketiga. Ex Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia 2020. Membincangkan topik berkenaan dengan keasyikan menjadi booktuber. Jadi kita sangat berterima kasih atas segala perkongsian yang Husna sudah pun bersama-sama dengan kita sepanjang 1 jam lebih ni tadi. InsyaAllah kalau anda mana yang baru masuk dan mungkin terlepas perkongsian awal tadi, boleh tonton ulang. Boleh ulang tonton di Facebook saya sendiri. Ataupun nanti kita akan buat turun dan akan buat naik semula di saluran YouTube. Sebab ada juga YouTube channel sendiri kan. Boleh banyaklah konten. Lepas ni banyaklah konten. Sebenarnya dah ada lah, tapi dia tak adalah booktuber pun. Dia lebih pada apa saja yang Bampis dah buat untuk interview orang dan sebagainya. Menjadi moderator di sana sini tu rasa rugi kalau tak rakam dan tak kongsi semula dengan halayak. Jadi sebab tu setiap kali bila jadi moderator dan sebagainya, Bampis cubalah juga untuk rakam. Lepas tu buat turun dan buat naik semula di saluran YouTube supaya ada orang boleh tonton di YouTube, ada orang boleh tonton semula di Facebook dan sebagainya kan. Jadi terima kasih kepada anda semua yang sudi bersama dengan kita sepanjang 1 jam 10 minit sekarang ni bersiaran langsung di Facebook. Buat yang mungkin tak tahu sebelum ni, Sembang PIS untuk Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia ni kita akan bersiaran langsung setiap 2 minggu. Jadi sepanjang Ramadan ni, hari ni adalah episod akhir kita untuk Ramadan. Jadi kita nak ucapkan selamat menjalani ibadah puasa dalam baki beberapa hari ni. Kita ucapkan supaya semuanya baik-baik saja dalam tempoh PKP dan sebagainya ni. Kekal berada di rumah. Jangan gatal nak beraya sangat, sakan pahala sana sini tu. Jangan gatal nak duduk dekat sangat kat luar tu. Betul. Jaga diri, jaga jarak, jaga kesihatan baik-baik. Semoga kita dapat menghadapi wabak COVID-19 ini dan seterusnya dapat menjalani kehidupan seperti biasa. Seperti mana anda suka seronok berjumpa dengan orang, berjalan ke sana sini dan sebagainya. Kita juga sebenarnya Husna kan suka untuk berjumpa dengan orang dan berjalan sana sini. Tapi dalam tempoh ini kita harus sentiasa menjaga diri kita, menjaga kesihatan. Dan semoga raya ini menjadi raya yang bermakna juga kepada semua. Ini bukan episod akhir. Ada orang yang cakap, Kak Mil, ini bukan episod akhir kan, untuk bulan puasa ni. Untuk bulan Ramadan. Saya akan bersiaran langsung setiap 2 minggu sepanjang setahun. Sepanjang tempoh Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia sehingga April 2021 nanti. Jadi setiap 2 minggu hari Khamis, ni hari ni 21 Mei kan. Hari Khamis 2 minggu lagi, pukul 10 malam, Kak Mil dan orang-orang lain juga yang mana yang ada dalam ni boleh tonton lagi. Kat FB. Pastikan setiap 2 minggu, setelah 2 minggu hari Khamis pukul 10 malam, Kak Mil dan rakan-rakan yang lain pacak depan Facebook
boleh tengok saya dan juga tetamu-tetamu di Putaya lain untuk bersembang apa saja berkenaan dengan industri buku, seni, sastra dan sebagainya, sempena Kuala Lumpur sebagai ibu kota buku dunia. Kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi Husna kerana sudi bersama dengan kita atas perkongsian menjadi seorang booktuber. Semoga Husna dapat terus menghasilkan karya yang baik dalam bentuk penulisan dan juga menghasilkan karya yang baik dalam bentuk video di YouTube dan sebagainya. Teruskan berkongsi, teruskan bersemangat dan kepada anda semua juga, semoga sedikit perkongsian ini mencetus inspirasi untuk sama-sama menjadi booktuber. Kongsikan kebahagiaan anda dengan buku-buku yang anda suka itu supaya kami semua dapat tahu, kami semua dapat manfaat daripadanya, kan? Dapat manfaat daripada buku-buku tersebut. Husna, ada kata-kata akhir, ucapan selamat raya di perantauan? Okay, selamat, sama je lah macam Bang Fiz tadi. Selamat menjalani ibadah 10 takhir Ramadan. Malam ni boleh apa ni? InsyaAllah kalau kita stay up ke boleh buat surat tasbih ke apa, dapat apa ni? Lailatul Qadar. Ada masa lagi kita cuba. Kemudian selamat berhari raya. Berayalah dengan buku. Dan juga beraya dengan buku. Kemudian banyakkan interaction secara virtual lah dekat digital. Jangan duk bertepuk tampar sangat dengan orang salam. Minta duit raya tapi ambil sampul je. Letak 1 kilometer. Boleh 1 kilometer? Orang minta 1 meter, dia 1 kilometer terus. 1 meter. Jauh. 1 kilometer tu orang dah ambil duit raya kita. Baik, okey. Terima kasih kepada semua kerana sudi menonton. Terima kasih Husna sekali lagi. Di penghujung ini kita nak gunakan hashtag tadilah, beraya dengan buku, beraya dengan ilmu. Beraya dengan buku, beraya dengan buku, beraya dengan ilmu, insyaAllah. Baik, terima kasih banyak. Selamat menjalani ibadah puasa, selamat raya, maaf lahir batin. Minta maaf kalau ada sebarang kekurangan daripada setiap perkongsian yang kami dah laksanakan 1 jam lebih ni. Semoga kita bertemu lagi dalam siaran langsung di episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam. Bye-bye. Bye Husna. Thank you jemput saya. Sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.